Indah bermalam siawan petang, beralak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami dari kumpulan Eko Lestari akan memberikan persembahan projek kumpulan. Yang dihormati pengurusi majlis, barisan juri yang dikasihi, rakan-rakan KIK, pemerhati serta hadirin semua. Tempat terbina adalah di bawah timbalan Yang Chancellor Pembangunan. Visi dan misi UTM adalah seperti di layar. Visi pejabat terbina menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengurusan fasiliti kampus. Manakala misi pejabat terbina pula menyediakan fasiliti kampus yang cemerlang lestari bagi memenuhi keperluan misi UTM. Skop projek kami meliputi kawasan 1140 hektar di kampus UTM Johor Bahru. Di raya dipaparkan organisasi pejabat terbina yang diketuai oleh Profesor Media Dr. Abdul Latif bin Zali sebagai pengarah kerja. Kumpulan Eko Lestari dari Union Landscape berada di bawah penyelenggaraan dan membasuai. Seterusnya dipaparkan kedudukan Union Landscape pejabat terbina dengan jumlah keseluruhan staf sebanyak 30 orang. Objektif penyelenggaraan landscape adalah menyediakan persekitaran kampus yang lestari, bersih, menarik dan kondusif, meliputi penjagaan pokok-pokok utama, pokok renek, rumput dan juga perlupusan sisa pekerjaan, termasuklah menyediakan wakaf dan lain-lain kemudahan. Pencapaian ini landscape pernah menjadi pemenang utama dalam kategori Kualitas IPTA Pertandingan Landscape Peringkat Kebangsaan pada tahun 2002 dan menjadi nayangan antara juara-juara pada tahun 2005 serta lain-lain anugerah kualiti yang pernah disertai. Skop utama ini landscape bagi penyelenggaraan: 1. Penjagaan landscape dan pembersihan kawasan dengan purata kos tahunan mencecah RM2 juta ringgit setahun. Pengurusan pembangunan dan perpustakaan sisa pekerja dengan kos tahunan melebihi 400,000 setahun. Pengurusan dusun dan ternakan dengan purata pendapatan tahunan RM10,000. Seterusnya penjagaan tapak semaya dan kerja-kerja hiasan. Kumpulan logo Eko Lestari adalah seperti di layar. Moto kumpulan kami: Reaching, Reduce, Reuse, Recycle, Reward. Terangan logo kumpulan: puzzle hijau, paradigma landscape semasa. 3 anak panah berputar, bidang baru yang harus diterokai dengan semangat 5R. Warna biru, lambang bersatu, merah berani dan kuning setia. Carta organisasi kumpulan kami diketuai oleh Zul Zazrin bin Muhammad Zubir, Setiausaha Kumpulan, Encik Muhammad Sudisno bin Bakri, serta dianggotai oleh 3 orang ahli terdiri daripada saya, Ahmad Zaidi bin Kandar, Encik Mat Zaki dan Encik Muhammad Ladis. Pemuda acara kami Encik Muhammad Suhaizan bin Samsudin. Bidata kumpulan Eko Lestari baru ditubuhkan pada bulan Mac yang lalu. Objektif kumpulan ke arah pengurusan landscape yang proaktif dan lebih produktif. Semua ahli terlibat dalam mengendalikan projek dengan metrik pembahagian tugas seperti di layar. Dengan 95% jumlah kehadiran mesyuarat yang telah diadakan sebanyak 19 kali. Kumpulan kami menggunakan konsep PDCA dalam melaksanakan projek kali ini. Data perbatuan seperti di layar bermula pertengahan Mac 2012 dan dalam proses penyeragaman hampir siap. Pemilihan tema projek adalah mengikut kaedah metrik keutamaan seperti tertera di layar. Tema projek adalah sistem pelupusan sisa pepejal dari kampus UTM yang lebih mampan dan lestari. Apa itu sisa pepejal? Sisa pepejal adalah apa-apa bahan atau lebihan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak daripada apa-apa proses seperti mana keterangan di layar. Terangan sistem pengurusan pelupusan sisa pepejal di UTM. Sistem ini adalah bertujuan mencapai impak pengurusan nilai yang mampan. Di layar ditunjukkan graf pengurusan sisa buangan landscape UTM. Keupayaan unit adalah memproses 30 tan sampah sehari. Bagaimanapun, sisa pepejal basah dan kering, termasuk sisa makanan, dilupuskan secara kontrak berpenggal. Data menunjukkan peningkatan sebanyak 6.5% setahun semenjak tahun 2009. 2011, sisa pepejal yang dilupuskan melebihi 3,500 tan. 2012 dijangkakan mencecah 3,800 tan. Bentuk graf pembuangan sisa pepejal dalam tahun 2011 adalah seperti di layar.
Daripada hampir 3,500 tan sisa pekerja berikut, 5% darinya ialah terdiri dari bahan sisa makanan dengan kira-kira 3.5 tan seminggu. Selainnya adalah sampah seperti plastik, kaca, kertas dan sebagainya. Sasaran pejabat dalam menguruskan sisa pekerjaan UTM menetapkan penurunan sebanyak 20% dalam tempoh 5 tahun mulai 2011. Daripada 398 jumlah stesen pengumpulan sampah, 25 darinya adalah penyumbang utama sisa makanan. Lokasi-lokasi stesen tersebut ditunjukkan pada pelan wilayah. Penyumbang utama 9 stesen, sederhana 9 stesen, rendah 7 stesen. Sasaran projek adalah berdasarkan kepada susunan KPA TPU2 UTM untuk mengurangkan kos penyelenggaraan sisa pekerja sebanyak 5% tahun. Dan penumpuan adalah kepada pengurusan sisa makanan. Tajuk projek penyelesaian masalah terhadap pencemaran persekitaran kampus daripada sisa makanan. Kaedah pelaksanaan adalah merangkumi 44 pengusaha penyediaan makanan dengan program pengasingan sisa makanan menggunakan tong khas. Dari analisa pengasingan 176 tan sisa makanan, sebanyak 50% darinya adalah air, manakala bakinya kira-kira 80 tan adalah pekerjaan yang boleh dijadikan makanan ternakan, iaitu powder atau baja organik serbuk. Cecair yang banyak sebelum ini boleh difermentasikan dengan probiotik untuk dijadikan baja cecair. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah satu yang dianggap risiko oleh kumpulan. Terjemahan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran bermaksud pengotoran alam sekeliling. Sisa pekerja yang tidak diurus dengan baik, terutamanya sisa makanan, merupakan punca utama pencemaran alam sekitar. Di Malaysia, komponen sisa makanan boleh mencecah sehingga 40%, manakala di UTM hanya 5%. Komposisi sampah basah sisa makanan yang diasingkan dari akid UTM terdiri dari bahagian sayuran, buah-buahan sebanyak 25%, nasi dan lain-lain bahan kecil 26%, sisa tulang dan kerang 31%, plastik dan lain-lain seperti kertas 18%. Pencemaran terjadi apabila sisa makanan terdedah dengan ejen pengurai dan pereput seperti lava lalat, ulat, bakteria, kelembapan dan cahaya matahari. Hasilnya, gas berbau busuk seperti amonia, sulfur, oksida terbebas melalui air licin. Ia juga menghasilkan sisa berminyak serta logam berat yang tercemar di air dan tanah sekitaran kampus. Program kita semula adalah satu cara terbaik untuk kawal pencemaran dari sisa makanan. Sekiranya tidak dikawal, kesannya adalah seperti dilayan. Penambahan populasi haiwan liar termasuk pembiakan bakteria pembawa penyakit pada air licin seperti kuman, taun, kepialu dan lain-lain. Banyak lagi keburukan terhadap penghuni kampus sekiranya perkara ini tidak dikawal. Langkah kawalan yang biasa diamalkan seperti 1. Penggunaan bahan pencuci dan penggunaan perangkap minyak dan sisa terampai di saliran pembentung. Definisi masalah 5W1S. Apa masalahnya? Pencemaran persekitaran kampus dari sisa makanan. Di mana ianya terjadi? Keseluruhan kawasan akhir, kafeteria, laluan pengangkutan sampah, saliran dan tasik kawasan kampus UTM. Kenapa bermasalah? Sisa makanan mengandungi mikrob berbahaya seperti E. coli dan salmonella serta logam berat seperti plumber, berupaya melepaskan gas berbahaya ke udara seperti amonia, gas organik dan sulfur oksida. Bila ianya terjadi? Sepanjang tahun semasa semester berjalan. Siapa yang terlibat?
Pengguna dan pengusaha akhir serta staf pejabat atau bina, kontraktor landscape pejabat atau bina serta semua warga UPI. Bagaimana ia terjadi? Sisa-sisa makanan yang terkumpul dalam tong sampah akan mengalami fermentasi dengan hidupan mikro, juga aktiviti laba lalat dan seterusnya merembeskan air licin yang mencemar serta berbahaya kepada orang ramai. Sasaran projek, kumpulan setuju untuk mengurangkan pencemaran sekitar dari sisa makanan sebanyak 600 kg setiap hari atau 176 tan tahun melalui program Kita Semula. Seterusnya, ditunjukkan kata hubung kait projek dengan misi pejabat. Dalam pengesanan punca masalah pencemaran sekitaran kampus daripada sisa makanan, kami menggunakan gambar raja Ishikawa secara brainstorming dengan mengambil kira faktor metin, manusia, bahan, sekitaran dan faktor kaedah. Faktor bahan daripada 6 punca yang diidentifikasi kami dapati penyumbang sebenar kepada masalah adalah bahan masakan tak sedap, sayuran, kulit kerang, tulang, kulit telur, masakan tak habis dijual serta makanan masih diterima sebagai penyumbang utama kepada masalah. Faktor kedua iaitu persekitaran. Terdapat 7 punca yang diidentifikasi dan didapati hanya 4 punca diterima kerana memberi kesan yang ketara kepada masalah. Faktor mesin dan peralatan. Daripada 3 punca yang diidentifikasi, hanya 2 yang diterima, iaitu tong kita tidak sesuai dan lori sampah tulis pemadat. Verifikasi punca-punca mungkin faktor kaedah. Didapati tidak berapa ketara menyumbang kepada masalah. Verifikasi punca faktor manusia. Dari 4 punca yang diverifikasi, hanya 1 yang boleh dianggap penyumbang masalah, iaitu pengguna tidak prihatin. Isi kawal 2 selepas verifikasi menunjukkan punca-punca ketara. Terdiri daripada 6 faktor bahan, 1 punca faktor manusia, 2 dari faktor mesin dan peralatan, 4 dari faktor persekitaran. Ada 13 punca yang diterima. Dalam pemeriksaan hubung kait antara 17 punca tersebut, didapati penyumbang utama masalah adalah tong sisa, hidupan mikro, hidupan stesen dan lori sampah. Isi kawal 3 menunjukkan punca utama paling ketara yang menyumbang kepada cemaran daripada sisa makanan. Seterusnya, kumpulan kami turun ke tapak mengukur punca masalah yang telah disenaraikan. Data awal diambil 3 daripada 25 bahagian stesen, yang ini mewakili 10%. Kebanyakan data didapati melalui pemerhatian dan disusun dalam purata. Tong sisa, lori sampah, mikro dan kedudukan stesen. Seterusnya, data dianalisa semula untuk mendapatkan jadual Pareto awal. Pareto menunjukkan sekiranya sasaran kumpulan sebanyak 100%, sasaran projek adalah menghapuskan semua punca utama. Mengapa sasaran projek 100%? Ini adalah atas kemampuan dan keupayaan ahli-ahli. 2. Penyelesaian menyeluruh. Punca akan menghilangkan kesannya pada persekitaran dalam masa panjang. 3. Keyakinan kumpulan untuk menurunkan 1 punca utama. Yang keempat, berdasarkan kepada prestasi unit sedia ada yang baik. Kelima, BSC 2011 pihak pengurusan yang menetapkan 100%. Seterusnya, dalam persembahan pengurusan, pihak pengurusan bersetuju dan meluluskan projek kami. Cadangan kaedah penyelesaian, lalu teknik ajar pokok, masalah penyimpanan persekitaran daripada sisa makanan. Strategi penyelesaian dengan mempercepatkan proses penyimpanan semula sisa makanan sebanyak 600 kilo sehari. Punca utama, tong sisa berjumlah 12%, lori sampah 10%, mikro 18% dan pendudukan stesen 60%. Cadangan penyelesaian, 6 cadangan yang digaris oleh ahli dan semuanya diterima, iaitu pertama, penggunaan stesen mobile tong. Kedua, penggunaan bahan probiotik. 3, tong sisa yang boleh menghasilkan bahan-bahan organik. 4, penggunaan tong bertutup bersama lori pembawa sisa. Penggunaan bahan binaan tong mudah cuci. Penggunaan tong pembawa sisa beroda. Kesemua cadangan adalah mengambil kira kebesaran semasa dioperasi akhir.
Rancangan pelaksanaan uji cuba melalui 5W1S untuk dua tindakan. Pertama, penggunaan stesen mobile berserta dengan tong penasing sistem makanan. Kedua, penggunaan tong tertutup membawa sistem roda bersama lori dan penyembuhan bahan probiotik. Rancangan pelaksanaan uji cuba penyelesaian masalah untuk tindakan 1 dan 2 berjalanan serentak seperti ditunjukkan dalam jadual perbatuan wilayah. Aktiviti terdapat 20-21 Mei 2012. Pembinaan prototipe stesen mobile untuk mengasih sistem pertama siap untuk diuji 1 Jun 2012. Uji cuba prototipe stesen mobile untuk mengasing sisa. Penyakit perancis jaya mengasingkan sistem makanan utama yang berupaya menjadi bahan penyemar sisa kecil yang basah, sisa tulang dan plastik. Bahan-bahan plastik berkumpul dan dibuang terus ke kandang sampah. Walau bagaimanapun, uji cuba prototipe stesen mobile untuk mengasih sistem mendapati beberapa kelemahan dan perlu penambahbaikan. Kami dapati setelah berpasuai kemampuan yang meningkat dengan tindakan 1 hingga 2. Pelaksanaan uji cuba tindakan 2 iaitu penggunaan tong bertutup pembawa sisa beroda bersama backhoe dan penyemburan bahan probiotik EM yang telah dibantu. Walau bagaimanapun, penggunaan jentera backhoe terlalu lambat dan diganti dengan lori pickup. Seterusnya, sisa makanan yang telah terasing dibawa ke kawasan kita semula untuk dijadikan baja cecair setelah pemeraman atau fermentasi selama lebih seminggu. Laporan dari pelajar PSM yang membuat kajian mendapati baja cecair ini apabila digunakan akan meningkatkan unsur-unsur baja dalam tanah dan pada tanaman seperti nitrogen, fosforus dan kalium yang lebih tinggi berbanding dengan cara pembajaan biasa. Manakala bahagian pepejal diproses menjadi sumber makanan kepada ternakan seperti puyuh pedaging, itik, penelur, kinki Campbell, ayam kampung kacokan. Semua ternakan telah menggunakannya dengan berkesan dan berjaya membuat pengeluaran seperti dalam manual garis panduan penternakan. Baca selepas uji cuba tindakan 1 dan 2 terhadap tapak percubaan uji pencemaran persekitaran kampus daripada sisa makanan di akhir berhenti dengan data diambil dari 7 Julai 2012 hingga 26 November 2012. Terdapat penurunan yang ketara. Data-data tersebut dianalisa yang ini disusun untuk menjadi jadual Pareto selepas. Pareto selepas projek didapati penurunan masalah kepada 98%. Nampaknya kurang dari sasaran 100%. Pada asalnya projek pembenahan ini didapati berkesan mengekang dari terjadinya pencemaran pada lokasi. Pareto perbandingan menunjukkan penurunan masalah sebanyak 98%. Seterusnya, pemantauan didapat pengumpulan sampah sisa pekerja projek kami berjaya setakat ini. Kadar pemungutan tahunan sisa makanan basah dan kering penurunan sebanyak 2%. Proses penyelaman masih baru dalam perbincangan dengan 3 pihak pengurusan dan kami menanti kelulusan. Faedah ketara 1, kumpulan kami telah capai setakat ini perkhidmatan RM8,450 tahun ini dalam kawalan terhadap pos perusahaan sisa pekerja. Faedah ketara 2, faedah kita semula berjumlah RM4,100. Hari ini kami pedakan produk pertama kami daging puyuh segar, projek bersama pelajar Keusahawanan Pertanian. Lain-lain faedah tidak ketara adalah seperti di mana wilayah. Terdapat 4 faedah yang dapat kumpulan catatkan. Peningkatan kumpulan yang telah dinilai oleh pembicara kami ini yang tertunjuk di layar. Perhatiannya ke semua peningkatan pada kriteria yang dinilai. Semasa melaksanakan projek terdapat berbagai masalah yang kumpulan hadapi dan kesemuanya dapat diatasi. Gambar raja tata rada menggambarkan perkembangan kriteria yang telah dinilai. Merah adalah penilaian baru dan hijau adalah penilaian semasa atau selepas projek. Banyak keluk ke penarik, keluk tambah pohon kuih nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggal di sini. Bunga dedap di atas, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipikir. Ya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Kumpulan Iko Lestari. Dalam banyak-banyak kumpulan
semua cakap panel yang bijaksana yang apa, tapi kumpulan ni cakap panel yang dikasihi ya. Okey, ni projek pertama kumpulan. Pernah hadir khusus-khusus KIK? Jadi pemerhati. Pemerhati je lah. Belum hadir khusus untuk tahu pasal KIK punya teknik-teknik jadi satu pemerhatian saya, contohnya dekat, ada banyak pemerhatian jadi nanti panel yang lain akan cakapkan juga. Yang pertama sekali penyataan masalah jadi saya tengok daripada mula kumpulan tak senaraikan masalah, kumpulan cuma senaraikan tema projek. Betul? Tema projek ada 4 kan, berdasarkan pada mungkin bidang tugas kumpulan, pasal penyelenggaraan landscape, pembuangan sisa pepejal, tapak semayan, dusun kan. 4 tema tu, kemudian kumpulan beri keutamaan kepada pembuangan sisa pepejal. Jadi sepatutnya daripada tema ni, pembuangan sisa pepejal ada beberapa masalah. Jadi yang tu tak tahulah terlepas pandang ke ataupun memang tak buat. Tiba-tiba saja ada masalah yang gambar raja ikan kan, pencemaran persekitaran kampus daripada sisa makanan. Jadi out of the blue je lah, tak ada senarai, tak ada pemilihan, tiba-tiba je terus ada masalah ni. Jadi salah satu fungsi kumpulan KIK ni ialah untuk kumpulan berbrainstorming, mengemukakan apa masalah-masalah yang dihadapi, kemudian kita pergi satu analisa setiap masalah dan kemudian kita ada teknik-teknik dia dan kemudian yang mana yang dapat markah yang paling tinggi itu yang kita pilih. Jadi kumpulan dah mengabaikan proses tu Okey, jadi markah ada kurang lah kat situ Dan satu lagi, penyeragaman pun belum dibuat kan? Betul tak? Penyeragaman belum dibuat kan, tadi ada buat kenyataan tadi kan. Jadi penyeragaman pun tak ada markah lah sebab belum buat lagi. Okey, itu saja kumpulan. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Eko Lestari atas persembahan tadi. Okey, semua saya nak bertanya berkenaan dengan setelah punca paling mungkin dikenal pasti bancian awal tu di 3 tempat. Betul? Kemudian untuk selepas digaji tu pula penyelesaian dia di mana penggunaan tong sisa stesen mobile dibawa ke tempat yang lain bukan 3 tempat ni, ke tempat yang sama. Kita bawa tempat pembuatan sama, tapi tempat yang bahagian tu dia lain-lain. Kita bagi dia akid banyak tempat. Akid banyak tempat. Salah satu maksudnya bengkel tapak sembahyang PSPUTM ni adalah termasuk dalam akid. Tidak. Akid ni tempat makanan. Oh, makanan. Jual makanan student. Oh, jadi stesen tu diletakkan bukan tempat yang 3 tu lah. Stesen ni hanya letak di pelupusan. Bukan, kita dekat. Saya nak clear kat situ lah. Dekat akid ni. Dekat akid tu lah. Okey. Okey, dan kedua ialah sasaran projek. Sebenarnya apa sasaran projek kumpulan ni? Yang sebenarnya lah. Kita sasaran projek pelupusan sistem pepejal di mana UPM sistem pepejal 400 hektar lebih. Jadi kita ambil 5% daripada sistem makanan, 5% jadi 176 hektar setahun. Yang lain tu sistem pepejal lain lah. Kita ambil 5% aja daripada 400 tan tu sistem pepejal. Untuk setahun. Setahun jadi kita ambil 5% jadi 176. Okey. 176 tu sistem makanan dekat akid lah. Okey. Tapi kat sini sasaran projek ni banyak sangat saya tengok ada 3. Mungkin boleh disatukan penerangan berkenaan dengan 5% untuk setahun pelupusan sisa makanan. Ada antara siap-siap ni sasaran projek tu
dia ulang tetapi konten tu agak confuse sikit. Ada yang nak kurangkan untuk setahun, sebulan, okey, macam mana tu dia punya ni. Jadi sasaran projek ni fokuskan ke tiga-tiga elemen tadi tu disatukan untuk kita nampak betul apa sasaran projek permulaan ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpulan Ibu Lestari beberapa perkara dah sentuh oleh rakan-rakan nilai. Nak tanya pencemaran sebenarnya di UTM ni, apakah memang banyak bergantung kepada 5% ini tadi? Buat terima kasih Yuri. Buat pengetahuan Yuri, kita daripada 400 tan dari sistem pekerja, hanya 5% pencemaran dekat akhir. 5% saja. Daripada 5% ni daripada sisa makanan yang mendatangkan pencemaran lah. Maknanya kebanyakan pencemaran ini datang daripada sisa makanan, walaupun ianya berjumlah hanya 5%. Lain-lain sisa pekerjaan yang ada 90% tu apa lagi? Apa lagi? Yang lain daripada sisa makanan Ada 95% lagi tu. itu seperti yang sampah sarap, batu-batu, ranting, itu masuk sisa landscape lah. Di bawah sisa-sisa landscape Ya. Kumpulan ni saya buat baca daripada pencemaran yang boleh dibaca tadi Ya, kita buat baja dan buat makanan ternakan. Kita dah berlepuyuh dan menjadi daripada bahan ruangan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Kita jadikan dia bermanfaat pada baja pokok dan makanan haiwan binatang lah. Kita dah berlepuyuh ayam, itik dan berjaya. Boleh tengok sekarang pun ada. Bukan boleh tu. Cuma saya teringat tahun-tahun yang sebelum ini ada juga ini bercerita mengenai sisa-sisa buangan landscape. Jabatan lain pun banyak juga. Sisa-sisa itu sebahagian juga kadang-kadang buat bagi kompos. Kita tak buat kita ambil yang cair-cair gitu untuk buang puyuh. Ya, kita peram dia dulu dalam masa seminggu. Percaya kita buat baju. Okey. Satu lagi saya lihat penyampaian data kumpulan ni dia terlalu sangat kram. Bagus, tapi dia terlalu kram, dia menjadi susah untuk difahami sebagai satu laporan. Sebab kumpulan juga percaya tidak ramai lagi yang ikut kursus saya baca ni macam satu laporan buat makanan puyuh pula akhir. Okay. Dan saya tak dapat nak tanya, tak dapat panjang masa ni kalau nak dikupas lagi ni, termasuk verifikasi punca-punca. Kalau boleh jelaskan sedikit daripada banyak punca, bagaimana akhirnya tinggal 2 punca di muka 31. Muka 31 slide 62. Apa maksud slide 62?
Ada rakan boleh pergi pandang? Senang berkata. Kalau ikut slide 62 ni, hasil projek kami ni lah tong ni, daripada dua verifikasi penting ni, di mana kedudukan stesen tak persekitaran dan juga mesin ini menjadi faktor ataupun penyumbang utama masalah kami. Persekitaran dan mesin ya? Ya saya. Persekitaran yang mana hasil ataupun sistem makanan tu jika tak diuruskan dengan baik, dan juga punca daripada lori sampah yang bila dia kompres sampah dekat tanah sampah tu akan menyebabkan air licin. Dan punca sekarang tu daripada faktor tu hidupan mikro dan juga kedudukan dia yang dekat dengan pengusaha gerai ataupun kantin dekat situ. Rumusan daripada keseluruhan kumpulan dapati ada 4 punca lah. Tong sisa sebagai punca, lori sampah sebagai punca, mikrob sebagai punca, kedudukan stesen sebagai punca. Saya. Kedudukan stesen selepas diberi cadangan, dekat mana sekarang? Apa keadaan kedudukan stesen? Peringkat awal kita letakkan stesen tu di stesen sedia ada adalah tanah sampah di belakang pengusaha gerai. Terlalu dekat lah. Itu kedudukan stesen tempat dumping lah. Tempat dumping. Okay. Yang sedia ada lah. Jadi kita gunakan tong ni, kita bawa dia keluar sikit daripada kawasan tu untuk mengelakkan sampah-sampah tu berbau dekat dengan pengusaha dengan tempat makan. Cuma saya nampak di sini rancangan awal, ini awal kan, 30. Ada angka 30 di situ kedudukan stesen. Selepas ke ataupun sebelum tu? Kalau itu menunjukkan bahawa dumping pada 30. Dia satu stesen kadang-kadang dicontoh di satu penggerai dekat kawasan Bukit Meranti yang kita point tu, dia ada lebih kurang 7 pengusaha makanan. Itu yang jadi jumlah 30 tu. Bukanlah kedudukan stesen. Stesen tu stesen di Bukit Meranti, pengusaha ada 7. Yang 30 tu angka apa? Ya. Slide 64. Maaf tahu 30 tu adalah unit tong sampah kecil. Kita panggil dia stesen juga lah. Jangan ini cari term yang lebih sesuai. Okey. Terima Bila kasih. kita menganalisa punca ni, dia benar-benar dia jadi tepat Terima kasih. Stesen kecil sebenarnya ni. Bukan kita kata tempat dumping tadi tu Terima kasih. Kalau puncanya lori sampah 13, 13 tu apa? 13 Kalau punca pada pencemaran 13 lori sampah, apa tu sebenarnya? 13 lokasi ramping. Apa yang dengan lori sampah? Tempat Puncanya lori sampah tapi jumlahnya 13. Apa dia tu? lokasi yang dia buat pungutan, ada 13 lokasi yang dia akan dumping, dia akan kompres sampah kat situ. Sampah masuk lori terus dia kompres. Oh, yang 13 itu bukan kedudukan stesen-stesen yang kecil-kecil tadi. Saya ikut cakap apa tadi yang saya gelarkan dia lokasi besar, lokasi. Yang ini kena hati-hati juga. Okey, terima kasih. Lori sampah
lori ceritanya, tapi datanya ialah tempat kompres. Lori yang bawa ke tempat kompres, tapi kenapa angka 13 itu duduk pada lori sampah? Ini kena betul-betul ni projek ni kalau dicerna baik ni bagus. Tapi ini dia jadi kelakar puncanya mana satu. Tapi hasil baju tu boleh tahan tak? Sebab puyuh dah boleh dimakan kan? Boleh. Alhamdulillah. Okey, jadi sementara ini terima kasih dulu. InsyaAllah. Terima kasih. Tadi kumpulan Eco Lestari.